Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, bagi matematik tingkatan 4, kita masih lagi dalam bab yang kelima, rangkaian dalam teori graf. Okay, so kita tengok apa yang kita akan pelajari hari ini. Okay, so untuk yang pertama kita akan pelajari, kita nak mengenal pasti mana satu yang graf terarah dan mana satu yang graf tak terarah. Okay, cuba tengok nota ni. Nota ini ada dalam modul awak. Okay, graf terarah dengan graf tak terarah ni. Okay, so kalau sesiapa yang tak nampak tu, okay, boleh tengok maksudnya dekat modul. Okay, cuba kita tengok. Graf terarah, graf dengan keadaan tepi yang mengaitkan dua bucu ditanda dengan arah kaitan. Manakala graf tak terarah pula, graf mudah ataupun graf yang mempunyai gelung dan berbilang tepi yang dilukis tanpa penandaan arah pada tepi yang mengaitkan dua bucu. Okey, poin yang paling penting di sini adalah graf terarah ditanda dengan arah. Graf yang tak terarah tanpa penandaan arah. Tahu tak penandaan arah tu macam mana? Arrow ataupun anak panah. Okey, tahu anak panah? Okey, ini anak panah. Okey. Cuba tengok di sini. Ada 4 bentuk graf. Kita nak kenal pasti yang mana satu graf terarah dan yang mana satu graf tak terarah. Cuba kita tengok dekat sini. Ada 4 bucu A, B, C, D. Tepi pula ada 1, 2, 3, 4. Adakah ini dinamakan sebagai graf terarah? Jawapannya adalah tidak. Jawapannya adalah tidak. Sebab apa? Sebab graf ini, okay, graf ini tidak mempunyai arah ataupun tidak mempunyai anak panah. So ini adalah tak terarah. Okey, kita tengok di sebelah. Seakan-akan sama dengan di sebelah kiri tadi. Tetapi yang membezakan dia adalah anak panah. Okey, ada anak panah, ada anak panah, ada anak panah, ada anak panah. So bermaksud ini yang kedua adalah graf terarah. Ni graf 1, ni graf 2. Kita tengok graf yang ketiga pula. Perhatikan betul-betul, ada tak tanda anak panah pada graf yang ketiga? Tak ada kan? So bermaksud ini adalah graf tak terarah. Tengok pula graf nombor 4. Okey, nombor 4 ada anak panah, ada anak panah, ada anak panah, ada anak panah dan ada anak panah. So bermaksud ini adalah graf terarah. Okey, itulah perbezaan antara terarah dengan tak terarah. Terarah ada anak panah, tak terarah tak ada anak panah. Okey, jelas di situ. Okey, kita teruskan pula. Okey, so kali ni kita nak tengok darjah. Macam mana penulisan bagi graf terarah. Macam mana awak tahu terarah? Ada simbol anak panah. Okey. V bermaksud bucu. Bucu apa yang kita ada pada
pada graf kita, okay, kita tulis bucu P, bucu Q, bucu R, bucu S dan bucu T. Okey, kemudian E bermaksud tepi. So kita tengok ada berapa tepi. Okey. Kita tengok tepi yang pertama, PQ. Untuk graf terarah, okey, pastikan kita tulis dalam keadaan urutan yang betul. Contoh PQ bermaksud bermula dengan P, berakhir dekat Q, ataupun maksudnya P menuju ke Q. Kalau awak bertukar, awak tulis QP bermaksud Q menuju ke P. Kalau tengok graf awak ni, adakah Q yang pergi dekat P? Bukan? Tak kan? So P yang pergi dekat Q. So bermaksud kita kena tulis P dahulu, barulah kita tulis Q. Seterusnya, kita sambung lagi. Q pula. Q pergi kepada R. Lagi. R pula pergi kepada Q. Anak panah sangat penting untuk menunjukkan siapa di depan, siapa di belakang. Okey. Lagi, antara S dengan Q, yang mana satu yang kita kena tulis dulu? S dululah, sebab S yang pergi dekat Q. So tulis SQ. Okey, lagi, antara S hingga T. Okey, yang mana kita perlu tulis dulu? Mestilah T dulu kan? T yang pergi dekat S. Okey, antara T dan P, yang mana kita kena tulis dulu? T yang pergi dekat P. P dahulu, kemudian baru P. Dan ada satu lagi yang kita belum selesaikan adalah gelong ini. So, kalau gelong ini, macam mana kita nak tulis? T. Sebab apa? Bermula dekat T, berakhir juga dekat T. Ini adalah tepi yang ada pada graf ini. So, kalau kita tengok, kita punya total tepi kita ada 7. Okey, ada 7 kan? Okey, so bilangan darjahnya adalah, ingat lagi tak darjah dia? 2 darab tepi, bilangan tepi, iaitu 2 darab 7. Ingat 2 darab bilangan tepi. So awak akan dapat nilainya adalah 14. Okey, ini melalui rumus. Okey, kalau awak masih ingat, okey, kita ada buktikan. Betul ke dia punya darjah dia ada 14? Okey, kalau kita mengikut pembelajaran kita yang sebelum ini, okey, cuba kita tengok P. P ada berapa helaian rambutnya yang keluar? 1, 2. Cuba tengok Q pula. Ada berapa helaian? Tengok kepala Q, ada berapa helaian rambut dia? Ada 1, 2, ada 3, ada 4. R pula, ada berapa helaian rambut dia yang keluar? 1, 2. Ada 2 rambut. S ada berapa rambut? 1, 2, 2 rambut. Dan T ada berapa rambut? 1, 2. Ingat, untuk darjah gelong ini, okey, totalnya adalah 2 rambut. Okey, satu ikut arah jam dan satu lagi lawan arah jam. So bermaksud pada T ada 4 rambut. So ada 4.
So, maka jumlahnya dekat sini 4, 4, 4, 12 tambahkan dengan 2, so akan dapat 14. So, betul lah 14. Okey, ini adalah pengiraan bagi graf tak terarah. Sekarang ni untuk graf terarah, okey, kita tengok pula macam mana bagi graf terarah. Okey, di sini D in, D out. D in untuk P, D out untuk P. In bermaksud masuklah, out bermaksud keluar. P, kalau kita tengok P, arah yang masuk P hanya ada satu sahaja, betul? Iaitu T ke P. Yang masuk satu, yang masuk ke dalam kepala P satu, yang keluar daripada P adalah satu. So kalau total betul lah, 1 tambah 1 akan dapat 2. Q pula, tengok Q. Berapa yang masuk ke dalam titik Q? 1, 2, 3. 3 yang masuk PQ, SQ, RQ. Okey, 3 yang masuk. Yang keluar daripada Q hanya satu sahaja. So 3 tambah 1, 4. Okey, betul. R pula, tengok R. R yang masuk satu je dekat R, yang keluar pun daripada R satu juga. 1, 1. So 1 tambah 1 so akan dapat 2. Betul lagi. Dan tengok S pula. S dekat sini keluar 1, masuk 1. Okey, 1 dekat sini 1. Okey. Kita tengok T pula. Yang terakhir. T, kalau kita tengok T keluar, T keluar. Okey, ingat untuk gelung ada 2 darjah. Okey. So bermaksud dia akan masuk 1, dia akan keluar 1. Okey. Pusing kan? Dia akan masuk 1, dia akan keluar 1. Okey. So jadi di sini untuk T masuknya hanya adalah 1 sahaja. Maka yang keluar 1, 2, 3. 3 yang keluar. So dekat sini 1 tambah 3 sama akan dapat 4. Okay, so kalau jumlahkan dekat sini, kita nak buktikan betul ke kesemua ni 14. So 1, 2, 3, 4, 7. So dekat sini 1, 2, 3, 4, 7. So 7 tambah 7, so akan dapat 14. Okay, untuk yang graf terarah, dia punya darjah je lagi terperinci. Okay. Okey, yang ketiga. Kita nak membezakan di antara graf pemberat dengan graf tak pemberat. Okey, cuba tengok kita punya maksudnya. Graf pemberat, graf yang tepinya mempunyai nilai atau pemberat. Graf tak pemberat, graf yang tepinya tidak mempunyai nilai atau pemberat. Okey, clue-nya yang paling penting dekat sini. Mempunyai nilai, tidak mempunyai nilai. Nilai bermaksud nombor lah. Okey. Tengok graf yang pertama. Adakah tepinya mempunyai nilai? Ini tepi, ini tepi, ini tepi. Mana nilai dia? 2, 4, 3. Ya, mempunyai nilai. Maka ini adalah graf pemberat. Tengok graf yang kedua. Ada tepi, ada tepi, tepi, ada tepi, tepi, tepi dan tepi. Cuba tengok setiap tepi. Ada tak nilai dia? Adakah ada nilai? Tiada nilai. Betul? So bermaksud ini adalah graf tak pemberat. Okey, boleh bezakan mana satu graf pemberat, tak pemberat. Pemberat ada nilai, tak pemberat tak ada nilai. Nilai dekat mana? Nilai dekat tepi dia. Ukuran dia tu tak ada. Okey. Okey, bila dah okey, keluarkan modul, buat latihan,
muka surat 5 hingga 7. Okey, sekian. Terima kasih.